نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada pagi ini mendapat keberkatan, keampunan serta kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebelum kita memulakan majlis tadabbur pada pagi ini, marilah sama-sama kita memulakan majlis dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insya-Allah kita akan tengok pada muka surat 429, surah yang ke-34, surah Saba, juzuk yang ke-22, bermula ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد
أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. Baik, insyaallah kita akan tengok sedikit terjemahan serta tafsiran dan apa yang kita boleh ambil istifadah daripada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14 surah Sabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aftara 'ala Allahi kadhiban am bihi jinnah. Apakah dia berdusta terhadap Allah atau dia sakit gila? Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. Tidak, tetapi orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Baik.
pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 khususnya adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-7. Bila mana ada orang di Mekah, musyrikin Mekah akan kata, hampa nak jumpa dah laki yang tak berapa nak senta. Cerita bahasa mudah kita kata, lelaki yang pelik daripada hak ada daripada kalangan kita. Dia kata dia ni utusan Tuhan, utusan Allah. Baik, macam ni. Musyrikin Mekah, mereka tahu dah Allah ni Tuhan. Adakah mereka tak sembah Allah? Tak. Mereka tahu Allah tu Tuhan. Sebab Abu Lahab pernah minta doa ke Allah agar memenangkan tentera-tentera dia melawan Nabi Muhammad dalam perang Badar. Cuma masalah di sini ialah mereka menyekutukan Allah dengan menganggap ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, ataupun ada yang menganggap Allah itu menjelma dengan sifat-sifat yang tertentu. Contoh, Tuhan yang maha kaya, maka dijelmakan Allah dengan maha kaya itu dengan satu patung berhala. Yang mengelilingi Kaabah tu ada 36 patung berhala, yang mana mereka nisbahkan itu adalah jelmaan Allah. Mereka ni musyrikin Mekah. Jadi bila orang mai, mereka kata, mai jom aku bawa tunjuk hampa dengan seorang manusia ni. Dia ni katanya, ni ayat yang ke-8 ni, dia kata dia dapat wahyu daripada Allah, tapi dia berdusta atas wahyu Allah tu. Ataupun boleh jadi dia tu jinnah. Jinnah ni apa dia? Gila. Jinnah ni maksudnya gila. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Dah, Nabi tu tak gila. Nabi tu tak betul. Nabi tu betul. Yang tak betul tu hampa. Hampa ni tak beriman dan jauh daripada kesesatan yang nyata, merujuk kepada musyrikin Mekah. Kemudian Allah menjawab lagi, afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? In nasya' nakhsif bihimul arda aw nusqita 'alaihim kisafan minas sama'. Jika kami mengkehendaki, nescaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan daripada langit. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang munib. Kata Qatadah, kembali kepadanya, yakni kembali taubat. Baik. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyeru ataupun bertanya dengan, kita kata apa, perli. Yang hampa tak beriman dengan aku ni, bahasa mudah kita macam ni lah nak. Yang kata hampa tak beriman dengan aku, dengan Nabi aku, tak takut ke apa yang berada di langit dan di bumi? Tak takut ke apa yang akan turun daripada langit disebabkan kamu tidak mahu beriman kepada Nabi aku? Tak takut ke dengan apa yang ada di dalam bumi yang boleh memuntahkan sesuatu, yang boleh membinasakan kamu atau menenggelamkan kamu ke dalamnya? Apa tak takut ke? Macam tu bahasa mudah dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala boleh saja nak buat langit tu beberapa kepingan-kepingan langit tu runtuh timpa depa. Boleh saja, mudah saja bagi Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila dia berkehendak akan sesuatu, maka benda tu jadi, dia akan jadi. Tapi kata Allah, Allah Subhanahu wa taala tak buat benda tu kat depa. Sebab apa? Sebab Allah Taala nak munyi, nak memberi mereka peluang untuk kembali kepada pangkal jalan. Dan satu lagi, Allah Ta'ala nak tunjuk betapa penyantunnya Allah, betapa tidak tergopoh gapahnya Allah dalam memberikan hukuman kepada kita. Sampai hari ini Allah Maha Penyantun. Bayangkan kalau Allah Ta'ala ni tak ada sifat penyantun tu,
Buat salah sikit, piak terus. Buat salah sikit, piak terus. Macam tu. Jadi ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Selesai. Seterusnya pada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14, Allah Ta'ala nak menceritakan berkenaan tentang anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dua orang Nabi, iaitu Daud alaihi salam dan Sulaiman alaihi salam. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Daud kurniaan, daripadanya kurniaan. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr, lalu kami berfirman, wahai gunung ganang dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Wa alanna lahul hadid, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Saya baca dulu nak. Saya baca 10 dengan 11 dulu. Ani'mal sabighatu wa qaddir fis sard, iaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Wa'malu salihah, dan kerjakanlah kebajikan. Inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, saya gabung terus dua ayat pasal ada kena mengena dengan Daud alaihi salam. Baik, setiap para nabi dan para rasul, mereka itu diberikan mukjizat. Apa itu mukjizat? Ma'ajazan nas 'anil ityani bimithlihi, sesuatu yang melemahkan manusia untuk mendatangkan seumpama dengannya. Apa fungsi mukjizat? Apa fungsi mukjizat? Antara fungsi mukjizat ialah untuk membenarkan kenabian. Untuk membenarkan kenabian. Kalau orang tak beriman dengan Nabi tu, jadi dia pun mesti tunjuk tanda, mesti tunjuk satu benda yang khariqun lil addah, sesuatu benda yang mencari adat. Adat kebiasaan tak jadi lagu tu, tapi dia pun boleh buat jadi lagu tu. Macam tu. Dan hikmah hebatnya Allah Ta'ala, bijaksananya Tuhan, setiap Nabi dan Rasul itu dikurniakan mukjizat yang berbeza-beza mengikut kesesuaian umat Nabi masing-masing. Umat Nabi Daud alaihi salam ini, kebanyakan daripada mereka ini pandai buat besi. Pandai buat besi. Umat Daud alaihi salam ini, kebanyakan daripada mereka ini memiliki suara yang lunak, suara yang sedap. Cakap saja pun sedap, bersin pun dengar pun sedap dah. Bersin pun dengar sedap dah. Maka Allah kurniakan dua kelebihan ini kepada Daud alaihi salam lebih daripada umat mereka. Yang pertama, dikurniakan kepada Daud alaihi salam iaitu suara. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat 10 ni, awwibi ma'ahu wat-tayr. Kalau buka dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan sahaja maksud burung-burung, bukit bukau, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan bertasbih, tetapi merujuk kepada ikut Nabi Allah Daud alaihi salam bertasbih. Ketika Nabi Allah Daud alaihi salam berzikir, bertasbih, maka seluruh makhluk daripada tumbuh-tumbuhan, binatang, burung akan turut bertasbih. Baik, di sini ada satu permasalahan sedikit dalam bab zikir. Dululah pernah ada seorang ustaz, tak tahulah hasil kajian dia ke ataupun apalah cara dapatan kajian dia ke, dia mendapati ada satu semut mengeluarkan bunyi. Semut ni mengeluarkan bunyi, maka dia nisbahkan bunyi itu adalah zikir. Maka boleh tak kita nak zikir dengan zikir bunyi binatang? Kan Quran ada sebut burung pun turut berzikir kepada Allah. Contoh kita dengar burung bunyi cip 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 cip, itu burung bunyi cip 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 cip. Jadi adakah hak tu zikir? Wallahu alam. Boleh jadi hak tu dia tengah sembang dengan kawan dia. Bukan sepanjang masa dia berzikir, dia pun ada komunikasi
dengan kawan-kawan dia. Jadi kita tak boleh ambil cik tu sekali lepas habis sembahyang Zuhur lagi duk bunyi cik 33 kali. Tak boleh. Kita tak ambil bacaan binatang untuk dijadikan zikir harian kita. Tak boleh. Allahu a'lam. Jadi bukit pun turut berzikir. Dalam ayat yang ke-9 ni, ayat yang ke-10 ni juga Nabi SAW pernah satu ketika Nabi SAW pernah satu ketika tengah berjalan Nabi terdengar seorang sahabat nama Abu Musa Al-Ash'ari. Tuan-tuan jangan keliru Kalau saya dengar Abu Musa Al-Ash'ari itu imam akidah kita, itu bukan imam akidah kita. Abu Musa Al-Ash'ari adalah sahabat Nabi. Yang imam kita Abu Hasan Al-Ash'ari. Tu beza tu. Walaupun dua-dua Al-Ash'ari, sahabat Abu Musa, imam akidah kita Abul Hasan Al-Ash'ari. Baik. Satu hari Nabi tengah jalan tu, tiba-tiba Nabi terdengar Abu Musa Al-Ash'ari baca Quran. Dan Nabi terberhenti dengar Abu Musa Al-Ash'ari baca Quran. Nabi kagum dengan suara Abu Musa. Lalu apa kata Nabi? Laqad awtiya hadha mizmara min mazamiri ali Dawud. Sesungguhnya orang ini, yakni Abu Musa Al-Ash'ari, benar-benar memiliki suara yang merdu seperti mana suara keluarga Daud alaihi salam. Macam tu. Jadi antara sahabat yang memiliki suara yang sedap adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Baik, habis takat tu. Kemudian mukjizat yang kedua yang dimiliki oleh Daud alaihi salam, wa alanna lahul hadid, iaitu dia mampu untuk melunakkan besi untuknya. Saya sambung lagi. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sard. Iaitu Nabi Allah Daud itu dia mampu buat baju besi dengan cara menganyam. Macam ni. Dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan banyak riwayat, antaranya riwayat daripada Qatadah, riwayat daripada Mujahid, riwayat daripada Ibnu Abbas, banyak riwayat berkenaan tentang bagaimana Daud alaihi salam menempa besi. Iaitu apabila Daud alaihi salam ni dia ambil besi yang berada di tangan dia, tangan dia tu sendiri menganyam seumpama macam benang kapah. Dia buat macam tu saja. Nampak terlalu mudah nak tempa besi ni. Dalam tafsir Ibnu Katsir sebut, manusia pertama yang membuat baju besi perang dalam keadaan terbaik dan eloklah kita kata, ialah Daud AS. Kerana sebelum ni orang kalau nak buat baju perang, mereka tak ada kemahiran. Contoh macam ni tuan-tuan, kalau ke bahagian dada kita boleh buat flat macam tu saja, mudahlah kita tampai. Ni tapi kat bahagian ada lengkungan ni, macam bow ni, dia tak jadi lengkungan macam tu, dia jadi straight macam tu, pasal tak ada alat ataupun kemahiran untuk bagi dia ikut shape, ikut bentuk bow ni, lengkung bow ni. Tapi Daud alaihi salam ada macam tu. Dan tak, kalau nak buat pedang, nak pergi perang, kalau tuan-tuan biasa tengok orang buat pedang ke, buat kerih ke, mereka mesti ada relau. Dia buat tanah macam tu kan, bagi besar. Dalam relau tu lah kita akan bakar besi untuk suhu yang betul-betul panas. Kalau takat letak atas dapur gas tu, dia tak jadi. Dia kena api hak betul-betul. Kalau macam di Kedah ni, besi hak orang Kedah piak lah kita kata, nama besi tu besi qala'i. Orang hak dia buat kerih tu akan guna besi qala'i. Nak buat besi qala'i, relau tu kena lagi besar. Pasal nak buat kerih qala'i tu, lepas tu nak buat sepuh lagi, nak bagi dia naik hitam ke tepi lagi, panjang cerita. Tapi Daud alaihi salam dia boleh macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan ambil benang dan tuan ikat benang tu, Daud alaihi salam buat semudah tu.
Tu dia. Itu antara mukjizat Daud alaihi salam. Tapi tuan-tuan perhatikan. Selepas Allah Ta'ala cerita kelebihan Daud alaihi salam, ada dua poin penting yang dahsyat Allah Ta'ala cerita. Poin yang pertama, wa'malu salihah. Wahai Daud alaihi salam, hendaklah kamu mengerjakan kebajikan, tetap buat benda baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan, apabila diterjemahkan ayat wa'malu salihah, tafsiran dia ialah Daud alaihi salam juga, walaupun dia seorang nabi, seorang raja, dia juga seorang pekerja. Dia kerja, bukan makan gaji tunggu, kata dia tu raja, sabit dia tu raja, maka dia duduk relax saja. Ada, dia bekerja. Dalam tafsir sebut, bila dia buat baju besi, dia pergi jual. 1/3 duit daripada orang beli, dia akan guna untuk diri dia dan keluarga dia. Lebihan 2/3 daripada hasil tu diberikan untuk beli makanan bagi kat Bani Israel yang miskin. Macam tu. Nabi pun kerja. Takkan kita tak kerja? Dia kata, saya nak tunggu, saya duduk doa je, harap nanti adalah rezeki main lagu tu saja. Tak. Nabi pun bekerja. Itu poin yang pertama. Walaupun Tuhan dah bagi kelebihan kat dia, kat Nabi Allah Daud, tapi Nabi Allah Daud buat macam orang biasa juga. Poin yang kedua, inni bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah, aku melihat apa yang kamu kerjakan. Dah Daud alaihi salam tu Nabi Allah, Rasul Allah, diberikan mukjizat kepada Allah. Tak usah duk pantau pun tak apa. Saya bagi contoh. Saya cikgu kat sekolah. Kalau budak tu jenis dah rajin, jenis mengaji boleh, baik pula, bahasa mudah kita boleh harap kalau kita tak masuk kelas pun kita tahu kata dia ni jenis bagus dia baca buku. Patut-patutnya saya kena usahakan lagi tak tengok dia. Tak payah dah fokus kat budak lain pula. Patut-patutnya macam tu dah kata dia boleh dah. Tapi Allah tak. Walaupun Daud alaihi salam tu adalah rasul, tetapi tetap berada di bawah pengawasan Tuhan. Walaupun dia takkan melakukan perkara-perkara mungkar, dia takkan melakukan perkara-perkara dosa, kerana Rasul Daud ni adalah maksum, terpelihara daripada melakukan dosa, tetap tidak terlepas daripada penglihatan Allah. Tu siapa pun tak lepas. Jadi kalau Daud alaihi salam pun tak lepas, takkan kita terlepas. Wallahu a'lam. Selesai cerita pasal Daud alaihi salam. Kemudian kita tengok ayat pada 12 hingga ayat 14 ni nak cerita pasal Sulaiman alaihi salam. Siapa Sulaiman alaihi salam ni? Sulaiman alaihi salam adalah anak kepada Daud alaihi salam. Sulaiman adalah anak kepada Daud alaihi salam. Baik. Kita tengok. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahr. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Dan perjalanan pada waktu petang sama dengan perjalanan sebulan pula. Wa asalna lahu 'ainal qitr, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi biizni rabbih, dan sebahagian daripada jin ada yang bekerja di hadapannya, yakni di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Wa man yazigh minhum 'an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir, dan sesiapa yang menyimpang di antara mereka daripada perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Itu dulu. Baik. Pada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tiga dulu. Sekali kita akan tengok lagi.
Betul. Tengok ada 3 mukjizat Sulaiman alaihi salam pada ayat yang ke-12. Pertama, ke mana sahaja Sulaiman alaihi salam berkehendak untuk pi, maka yang dikela ialah angin. Wahai angin, mai sat kat aku, hantar aku pi sekian tempat. Dan sepatutnya perjalanan tu waktu kalau pi waktu pagi makan masa sebulan. Kalau pi dengan angin tu hari tu juga sampai. Kalau perjalanan tu bergerak waktu malam makan masa sebulan, malam tu juga akan sampai. Tu dahsyat tu. Nak pi mana lagu tu mudah. Baik. Kemudian mukjizat yang kedua iaitu dia boleh mencairkan tembaga. Lebih kurang macam Daud alaihi salam, bronze tembaga. Dia boleh mencairkan tembaga tu dengan mudah. Dan yang ketiga, Sulaiman alaihi salam ini mampu menundukkan sebahagian daripada jin. Jin yang kafir pun tunduk kepada dia, jin yang munafik pun tunduk kepada dia. Okey, baik. Tetapi uniknya pada ayat ni Tuhan tutup sesudah Allah menceritakan Sulaiman mampu tundukkan jin. Tuhan tutup ayat ni biizni rabbih. Itu pun dengan izin Tuhan dia, bukan dia yang reti buat. Macam tu. Bukan Sulaiman istita'ah binafsihi. Bukan dia mampu tundukkan jin tu sebab diri dia. Tak. Sebab tu konsep mukjizat ni setelah diizinkan Tuhan baru jadi. Musa AS sampai saya dekat laut, saya saja dia nak hentak tongkat tu, laut takkan terbelah. Melainkan sesudah diizinkan Tuhan ataupun Allah memerintahkan buat macam tu. Kalau tidak, betul memang takkan jadi. Kita kena faham konsep mukjizat tu. Baik, kita nak cerita apa sikit. Sulaiman alaihi salam ini antara 2 orang beriman yang diberikan kerajaan daripada timur ke barat, utara ke selatan. Kira dunia ni memang hak dia punya. Pertama Sulaiman alaihi salam, yang kedua kita pernah bahas dah iaitu Iskandar Zulqarnain. 2 orang ni pernah diberikan keistimewaan. Sebab tu satu ketika Nabi SAW tengah semayang, tiba-tiba ifrit, jenis jin muncul mai kaca Nabi ketika semayang. Lalu Nabi cekik ifrit tu, sehingga dalam riwayat sebut ifrit itu dia tercekik sampai mulut dia terbuka, sehingga Nabi dapat merasakan kesejukan nafas dia pada tangan Nabi. Lepas habis semayang, Nabi kata, kalau bukan kerana doa Sulaiman alaihi salam. Sulaiman, apa doa Sulaiman alaihi salam? Sulaiman alaihi salam pernah berdoa kepada Allah agar dikurniakan kepadanya kerajaan yang tak pernah dimiliki oleh orang-orang sebelum ni, dan orang selepas ni pun takkan memiliki kerajaan seperti dia. Jadi Nabi ni malu Allah. Padahal Nabi boleh minta lebih daripada tu, tuan-tuan. Tapi pasal Nabi ni malu Allah, maka Nabi kata, kalau bukan pasal doa Sulaiman ni, nescaya aku akan ikat ifrit ni dekat tiang Masjid Nabawi, beda habuan budak baling batu. Tu dia hebat orang Islam dulu ni. Jumpa jin kerja nak baling batu lah. Kita lah jin mai kita pula lari. Kita pula lari. Sebab tu kalau ada masalah dengan jin ke apa, jangan takut dengan apa. Lagi takut dengan mereka. Mereka ni macam anjing. Anjing ni boleh bau takut kita. Sebab tu dia digang. Sebab tu dia duduk digang kita. Hak tu lagi dia seronok. Kita duduk dengar orang kena rasuk, kita pula duduk melayan, kita pula duduk pergi bercakap dengan jin tu. Sebab tu guru tua kami sentiasa sebut, kalau kerasukan jangan sekali-sekali cakap dengan jin. Ada 2 sebab. Sebab yang pertama, jin ni bercakap murung dia bercakap. Orang main hantar saya lah, orang terdekat main hantar saya lah, murung. Itu. Yang kedua, jin ni tak layak pun sembang kita.
Kedudukan darjat dia dengan kita tu bagai langit dengan bumi. Jadi tak payah sembang tu buat. Itu. Jadi tak ada satu-satu benda pun yang kita nak takut dengan jin. Oh ustaz, dia ni ada saka rimau. Kalau betul dia ada saka rimau, kuat macam mana pun saka rimau dia ni, boleh tak menumbangkan kayu balak? Tak boleh. Kutlah dah kata kuat sangat, dia boleh tak tumbangkan kayu balak? Oh ustaz, hak rasuk dia ni raja jin. Okey, kalau betul raja jin hak rasuk dia, boleh tak dia memusnahkan pokok senar? Satu daerah pokok senar tu dia bagi binasa? Tak boleh juga. Habis tu kuat dia ni tang mana? Kuat dia ni tang mana yang kita duk takut sangat tu? Tak ada kuat mana pun lah. Sampai yang paling kita risaukan, ketakutan manusia kepada jin ni, sampai dia rasa urusan hidup dan mati ni pun pasal jin. Pernah satu ketika tu saya pergi satu rumah tu, depa sampai rumah tu depa buka bumbung ni memanglah ada beberapa kaedah untuk kononnya mengeluarkan saka pasal orang tu tak lepas mati. Tapi hakikatnya tuan, urusan muhyi wa mumit, menghidup dan mematikan tu saka tu ke Allah. Dalam urusan aturan alam ni, jin tak ada share pun, tak jadi rakan kongsi Tuhan pun dalam menguruskan benda ni. Maka sejarah dah membuktikan sebenarnya jin ni berada di bawah tapak kaki manusia saja. Tak lebih daripada tu. Tak lebih daripada tu. Kecuali jin-jin yang beriman kepada Allah. Tapi masalah enggak, kita pun tak tahu dia ni beriman ke tak. Ya, bak kata dia beriman, kita pun tak tahu. Saya ni duk belajar dengan jin Islam ustaz. Manusia hak duk nampak pun bohong kata dia Islam pun ramai. Telah lah jin. Sebab tu berhati-hati dengan kata-kata jin, bahaya. Nah, habis. Selesai pada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharibi wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyah. Maka para jin itu bekerja untuk Sulaiman. Kerja sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Apa yang kerja dia kena buat? Antaranya ialah min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawab, seperti membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung. Dan ustaz, patung-patung boleh ke? Syariat dulu. Syariat dulu. Piring-piring yang besarnya seperti kolam, bahasa mudah buat kolam besar tu. Dan periuk-periuk yang tetap, yakni berada di atas tungku. Itu. Ini kerja buat mereka. Bahasa mudah kita kata, jin yang kita duk takut, yang kita duk kata sekian-sekian ni, dulu ni kerja kontrak ya. Bahasa mudah kita kata, dulu kerja kontrak aja. Duk buat buruh apa semua tu. Yang kita duk takut ni, tak ada apa pun. Tapi menariknya apa tuan-tuan, lepas Allah Ta'ala cerita semua kelebihan Sulaiman ni, i'malu ala Dawud syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Aku bagi macam-macam ke hangpa ni, bukan suruh duk goyang kaki saja. Ada kerja buat hangpa yang hangpa kena buat. Dan hendaklah kamu buat kerja ini sebagai tanda kamu syukur. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, menariknya konteks pada ayat ni ialah apa tuan-tuan? Menariknya pada konteks ayat ni ialah apa? Yang pertama, Sulaiman alaihi salam memiliki kesaktian yang agak dahsyat. Dalam masa yang sama, kita tak boleh meremehkan Nabi Muhammad kita. Ustaz, Nabi kita ni tak cukup cekang Ustaz lah. Sebab apa? Kita tanya. Dia kata Nabi nak pergi hijrah daripada Mekah ke Madinah pun Nabi makan masak. Ada waktu pula kena bergerak, waktu malam ada hati dulu, ada hati kemudian pasal ikut strategi tak mau bagikan tui dengan musyrikin Mekah.
Patut dah Sayyidul Mursalin, penghulu bagi segala Nabi, ketua bagi Sulaiman alaihi salam, patut panggil lah angin. Ada sebab Allah Ta'ala tak buat macam tu dekat Nabi kita. Antara sebabnya ialah jalan yang nak dibawa oleh syariat Nabi Muhammad ni bukanlah jalan kesaktian. Bukan jalan kesaktian. Bukan kerja nak jalan pintas saja. Umat dulu ya diberikan keistimewaan yang macam tu. Diberikan. Tuan-tuan ingat masa Sulaiman alaihi salam tanya siapa boleh pindahkan istana Balqis daripada kerajaan Sabah mai kat tempat kita ni. Ifrit kata aku boleh buat saja. Mai seorang lelaki manusia kata apa? Aku boleh buat dalam sekelip mata. Pejam buka ada dah. Kesaktian orang dulu ni memang kita tak nafikan. Cuma syariat Nabi Muhammad mai kat kita ni bukan bawa jalan kesaktian. Jalan kalau pergi perang badan darah juga. Nabi pun gigi patah. Itu jalan yang Nabi nak bawa kepada kita. Tapi kalau Tuhan bagi keistimewaan, kotlah tak jadi apa? Itu karamah, kemuliaan, tak ada apa. Tak lebih pada mukjizat. Gitu. Dan yang kedua kita mesti jelas tuan-tuan. Kita apabila mendapat sesuatu bukan kena tunggu Tuhan tak bagi apa-apa tu tanda Tuhan sayang. Persoalan di sini, Daud dan Sulaiman alaihissalam ini memiliki kekayaan yang sangat dahsyat. Isu bukan apa yang kita dapat ataupun apa yang kita tak dapat. Isu dia ialah bagaimana kita nak bereaksi. Macam mana kita nak tunjuk tanda dengan apa yang kita dapat ataupun yang kita tak dapat. Sulaiman alaihissalam dan Daud alaihissalam kaya, diberikan kelebihan-kelebihan yang sangat dahsyat, mereka tetap syukur. Itu maksudnya bukanlah dah kena susah baru jadi orang soleh. Orang kaya pun boleh jadi orang soleh. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ini Tuhan kata. Dan sedikit sekali hamba-hamba aku yang bersyukur. Sebab tu satu hari dalam tafsir pernah sebut, tafsir Ibnu Katsir pernah sebut, satu hari Sayyidina Umar tengah tawaf, dia terdengar ada seorang hamba, seorang pemuda ni doa, ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan yang sedikit, jadikanlah aku pada kalangan yang sedikit. Lepas tu Sayyidina Umar tanya, apa siapa doa lagu tu, apa maksud daripada menjadikanlah aku pada kalangan yang sedikit? Lalu pemuda ni pun kata, bukankah Allah Ta'ala berfirman, qalilan ma syukurun, sikit sangat hamba-hamba aku yang bersyukur. Habis, selesai. Sebab tu tuan-tuan, sikit tuan-tuan buat syukur. Antara orang yang bersabar diuji dengan orang yang diberi nikmat tetapi bersyukur, Allah lebih kasih kepada orang yang diberi nikmat dan bersyukur. Sebab apa? Sebab bila susah sabar tu biasa. Kalau senang ingat Tuhan dan bersyukur, itu luar biasa. Allah lebih kasih pada orang yang diberi nikmat dan bersyukur. Dan ayat yang terakhir, falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman alaihi salam mati, wafat. Walaupun ada beberapa riwayat yang menyatakan ada nabi-nabi yang tak wafat lagi, antaranya Nabi Ilyas, antaranya yang kata lagi Nabi Allah Khidir. Wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Tapi dalam ayat ni Tuhan nak abang Sulaiman wafat. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya. Betul. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahawa sekiranya mereka mengetahui yang ghaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Macam ni. Ada banyak riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir. Cuma riwayat ni Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak pasti kesahihan dia. Tapi kita boleh dengar kisah tu. Satu hari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tengah jalan, tiba-tiba dia nampak satu pokok. Ada riwayat lah tuan-tuan, ada riwayat dalam tafsir.
Cuma saya tak boleh lah nak kata hadis sahih ataupun tak. Nabi Allah Sulaiman ni, dia nampak satu pokok. Maka dia sembang dengan pokok tu. Panjang cerita dia. Maka dia minta pokok tu jadikan pokok tu tongkat daripada kayu pokok tu. Maka sebab tu tuan-tuan, sebenarnya sunat kita memakai tongkat. Ada setengah ulama kata sunat memakai tongkat pada umur 40 ke atas, walaupun tak sakit lutut. Sebab nak mengingatkan kita tentang kita ni dah semakin tua. Sebab tu tok guru ni daripada tongkat dia buat. Daripada ada tongkat depa. Baik. Jadi dan Sulaiman alaihissalam ni cakap kat tongkat tu, kayu ni boleh cakap. Nanti kalau aku mati, aku akan pegang tongkat ni. Dan selama aku mati, hampa jangan cakap apa. Jangan cakap apa. Jadi satu hari Nabi Allah Sulaiman melihat dia punya kerajaan dia sedang bekerja. Semua tu bekerja depan dia. Lalu dia berdiri sambil pegang tongkat. Lalu Allah Ta'ala hantar Israel alaihissalam cabut nyawa Sulaiman alaihissalam. Dan Sulaiman alaihissalam wafat dalam keadaan berdiri sambil pegang tongkat. Cukup dahsyat. Nampak izzah kewibawaan seorang raja dunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir sebut berapa lama Sulaiman alaihissalam wafat dalam keadaan berdiri sambil pegang tongkat yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Setahun. Dan kita mesti ingat kiraan setahun dulu dengan setahun lah berbeza. Dulu punya setahun lagi lama. Setahun tu diri. Dalam keadaan setahun tu diri, anai-anai ni duduk makan tongkat. Dan dalam keadaan tu semua jin duduk tengah bekerja. Sebab kalau mereka tak kerja, mereka kena piak. Kena piak. Jadi lepas habis makan tongkat tu, maka rebahlah Sulaiman alaihissalam. Maka ketika tu jin-jin ni pun baru sedar, lah mati dah. Itu. Tak ada dah kau rupanya. Hak selama ni kita buat kerja saja. Apa tu dipohurin. Dalil ni Allah Ta'ala nak cerita bahawasanya jin dia tak ada pengetahuan ghaib. Sebab tu kalau saya katalah jumpa orang hak kena rasuk, dia kata saya ni raja jin. Kalau raja jin ni mesti cerdik kan? Saya tanya, kalau betul dia ni raja jin, saya suruh dia teka duit dalam dompet saya ni ada berapa ringgit. Tok Sah doa Abang, saya tahu di mana kedudukan emas dalam bumi tu. Saya duduk sembang macam tu. Teka sah duit dalam poket dompet saya ni ada berapa? Sahih kat dia. Pasal jin dia tak ada pengetahuan tu. Bahkan manusia pun tak ada pengetahuan tu. Melainkan manusia yang diberikan firasat oleh Allah. Yang Nabi SAW pernah bersabda, wattaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu kepada firasat-firasat orang yang beriman, kerana mereka memandang dengan cahaya Allah. Itu pun firasat bukan satu benda yang pasti. Tak tentu lagi. Dia tak pasti. Dia bukan bersifat qat'i, kata putih. Hanya gerak rasa saja. Jadi sebab tu urusan ghaib ni hanya Allah saja tahu. Jadi kalaulah kita jumpa orang-orang ataupun entiti-entiti yang mendakwa dia tahu benda ghaib, ketahuilah dia tengah berdusta tentang perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup perkongsian pada pagi ini, ada beberapa istifadah yang kita boleh ambil. Yang pertama, wajib kita beriman dengan segala apa yang disampaikan dari Nabi kepada kita. Walaupun benda tu perit untuk kita telan, maka wajib untuk kita terima. Jangan kita kata Nabi ni silap kot, ataupun dah. Nabi tak silap. Apa sahaja yang diungkapkan oleh Nabi, apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi, semua itu mendapat petunjuk secara langsung daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Jangan selesa dengan melakukan kemungkaran kepada Allah. Jangan selesa. Dia kata, duk buat benda ni setakatlah ni, okey je. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan peluang kepada kita untuk kembali ke pangkal jalan. Gunakan kesempatan yang ada tu dengan sebaiknya. Yang ketiga, bersyukur dengan kurniaan yang Allah Taala berikan. Bersyukur. Apa saja yang Tuhan bagi, kena syukur. Sama ada bagi sikit, tuan-tuan, Daud dan Sulaiman alaihissalam diberikan dunia beserta isi kepada mereka. Tu pun bersyukur. Kita takat baru naik pangkat, tu pun dalam jabatan kita, tu pun nak megah tak sangka dah. Jangan. Baru beli kereta tu pun ada lagi hak kereta, hak lagi hebat. Jangan rasa takabur, megah dengan nikmat yang Tuhan bagi. Para Nabi dan para Rasul yang terdahulu lebih banyak lagi nikmat yang mereka dapat. Tu pun syukur pada Tuhan. Kita hak dapat terlalu sikit. Hak para Nabi dan para Rasul dapat tu tuan-tuan, hak para Nabi dan para Rasul dapat ni, nikmat hak kita cerita tadi ni, hak tu pun di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan ni, sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk tu lagi berat daripada hak nikmat Tuhan bagi. Maksudnya tak ada nilai pun. Tak ada nilai pun di sisi Tuhan yang nikmat yang Tuhan bagi ni. Tak ada nilai. Jadi kena bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah. Dan yang terakhir, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan untuk menetapkan akidah kita di jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan percaya pada perkara-perkara yang orang yang mampu mendakwa benda-benda ghaib, karena hakikatnya alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Kata Allah, sesungguhnya Allah sahajalah yang maha mengetahui tentang urusan-urusan ghaib, dan urusan-urusan yang nyata dialah maha pengasih, dialah maha penyayang. Pasal mudah orang kita ni nak ikut ajaran sesat, antaranya ialah dengan percaya sekian orang ni boleh, sekian orang ni boleh, maka kalau boleh elakkanlah daripada ikut jalan ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya fikir sekadar tu sajalah perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan seadanya dengan keterbatasan pengetahuan saya yang sedikit ini. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan tuan-tuan dan puan-puan hadir pada pagi ini. Saya mohon maaf, saya mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura sabtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakapnya dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya kullun min indillah. Katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.